Macam kita nak tunggu signal ke macam mana, Doktor? Okey. Boleh? Boleh, no problem. Jadi macam formal pula, kita cadang nak bagi apa ni, bagi ceramah santai. Tapi tak apa, kalau ini pun kita bagi ceramah santai boleh kot lah. Doktor. Dah. Okey, itulah. Dah boleh. Boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat selamat pagi lah. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak UNIMAP kerana sudi hari ini menerima Jabatan Perhutanan Negeri Perlis untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan kempen kesedaran kepentingan hutan pilot. Sebelum kita mula, saya nak double check adakah sistem audio kita okey? Mau boleh dengar? Clear? Boleh ya? Alhamdulillah. Okey, jadi alhamdulillah sekali lagi pagi ini Jabatan Perhutanan telah diberi amanah sebenarnya oleh Ibu Pejabat untuk mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat di Perlis, termasuk juga kepada para pelajar. Jadi sebenarnya musim Covid ni di mana semua negara terlibat termasuk juga kita di Negeri Perlis. Jadi dengan keadaan sekarang ni, keadaan kempen yang kita nak laksanakan kita buat secara terkawal, di mana melibatkan juga penanaman, cuma aktiviti kita terpaksa hadkan kepada bilangan peserta yang sedikit. Pun begitu, jumlah orang yang perlu diberi kempen atau diberi kempen kesedaran ni perlu mencapai objektif lah, sekurang-kurangnya kita dapat 1,000 orang. Jadi alhamdulillah juga dalam tempoh baru-baru ni kita telah berjaya dalam telah mengadakan 3 kempen lah di 3 buah sekolah rendah yang hampir 200 pelajar, dan juga 7 November baru ni bersama dengan agensi kerajaan seramai pun 70 orang lah, jadi lebih kurang 270. Jadi kita ada lagi dalam hampir 730 orang lah, hampir 30 orang. Jadi untuk kita nak capaikan kota untuk kita berikan kesedaran. Tapi sebenarnya kempen kesedaran ni bukan kita based on ataupun kita berdasarkan kota yang berapa ramai, tapi selagi ramai lagi baik. Jadi hari ini merupakan forum kita diberi peluang oleh UNIMAP untuk berkongsi berkenaan dengan kepentingan hutan pilot. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Saya Awang Syafi'i, Awang Ahmad ni dari Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Secara latar belakangnya ini merupakan negeri ketiga yang saya berkhidmat lah. Yang pertama, negeri pertama adalah Selangor, Kelantan dan juga Perlis. Jadi mesej yang saya nak sampaikan dari segi pengalaman lah, saya bukan adalah pakar dalam bidang hutan pilot, tapi hari ini ada sesi perkongsian daripada apa yang kita pelajari, yang kita experience, yang kita dapat pengalaman dari Jabatan Perhutanan. Jadi hari ini saya cuba sampaikan secara santai lah. Saya harap apa yang maklumat saya cuba sampaikan dapat didengari dan difahami dengan jelas. Okey, secara amnya kita ada 9 item yang kita akan terangkan, iaitu berkenaan dengan profil jenis hutan, pengenalan kepada hutan paya laut, taburan hutan paya laut, HPL tu ada hutan paya laut lah short form dia, untuk dunia, Malaysia dan juga Perlis, fungsi dan kepentingan hutan paya laut, ancaman kepada hutan paya laut,
kesan kehilangan hutan paya laut dari segi kepada hidupan sama ada manusia ataupun masyarakat lah. Ketujuh, usaha dalam memelihara dan memelihara hutan paya laut. Peranan masyarakat dalam memelihara hutan paya laut, peranan kita lah, di mana peranan kita untuk menjaga hutan paya laut sendiri, kesimpulan dan rujukan lah. Okay, next. Okay, ini yang bahan kita nak ni. Next. Okay, orang kata tak kenal maka tak cinta lah. Tak kenal maka tak cinta. Jadi seberingkas saya cuba jelaskan hutan paya laut tu di mana kedudukannya. Jadi ini merupakan profil jenis hutan ataupun keratan rentas hutan. Amnya di Malaysia kita ada 3 jenis hutan. Yang pertama, kalau kita sebut daripada bawah, hutan paya laut lah, ataupun bakau, ataupun orang kata hutan hutan bakau, hutan paya laut dan sebagainya lah yang sebut. Tapi dia merujuk kepada mangrove, hutan paya laut. Di mana ciri hutan paya laut ni saya akan terangkan sebentar lagi. Tapi yang mudahnya dia berada di laut lah, sama ada di pantai berselut ataupun pantai berpasir. Itu merupakan hutan paya laut. Jadi dalam hutan paya laut tu dia termasuk dengan bakau lah. Okey, yang kedua adalah hutan paya gambut. Hutan paya gambut pula berada di antara hutan darat dan hutan paya laut. Dia merupakan waterlogged lah, di mana kawasan air dia tersekat, di mana kawasan ini kebanyakan kalau yang duduk kat Selangor, kat Pahang tu, insyaAllah biasa tengoklah. Jadi kawasan ni dia agak berair pada musim tengkujuh dan akan jadi kawasan kering, kontang dan biasanya kawasan kebakaran pada musim kemarau. Jadi gambut, tujuan gambut untuk kawal daripada air masin untuk sampai ke daratan lah. Okay, gambut. Dan yang ketiga adalah hutan darat. Hutan darat pula dibagi kepada beberapa berdasarkan ketinggian. Pertama, hutan detrokap Pama, detrokap tinggi, detrokap gunung dan juga hutan gunung tinggi lah. Yang ni secara amnya kita tahu dulu hutan paya laut yang apa saya cuba sampaikan, yang berada di lapisan paling bawah, paling rendah lah. Jadi kalau kita tengok dari ketinggian arus laut, 0 meter daripada arus laut. Okay, setakat ni masih boleh tangkap ya. Okay, next. Okay, apa dia hutan paya laut itu sendiri? Okay, kalau kita boleh tengoklah di dalam slide yang ada di depan para pelajar semua, dia merupakan kawasan dan juga yang bersama dengan FB ya, Doktor. Di hari ini dia merupakan kawasan hutan yang terbentuk dalam kawasan berlumpur di pantai. Dia bentuk lagun, muara sungai yang mengalami air pasang dan surut. Jadi jika kita dapat bayangkan bagi mereka yang duduk di sebelah kawasan pantai, kawasan bakau ni, dia boleh imagine benda ni, dia boleh simple as mudahlah untuk faham. Tapi bagi mereka yang duduk jauh daripada kawasan paya laut, agak sukar untuk bayangkan. Cuma bila kita bayangkan laut tu memang ada pasang dan surut, tapi di tebing laut tu adalah kebiasaannya pantai. Pantai tu kalau dalam istilah perhutanan, pantai berpasir, dan satu lagi pantai berselut. Pantai berselut kalau sinonim kalau kita kaitkan dengan kawasan-kawasan tempat belacak misalnya, ketam dan sebagainya berada lah. Okay. Kedua, hutan paya laut terbentuk dalam sekumpulan tumbuhan yang boleh didapati di sepanjang pesisir pantai yang cetek di muara yang berlumpur. Jadi kawasan muara ni merupakan tebing yang agak cetek, di mana disebabkan tebing yang cetek itu membolehkan tumbuhan spesies-spesies bakau ni boleh menapak ataupun hidup di dalam ekosistem tersebut. Jika tebing ataupun pesisiran yang agak dalam, tumbuhan-tumbuhan bakau ni dia tak boleh hidup lah. Jadi dia memerlukan kawasan yang agak cetek supaya akar-akar bakau ni boleh menapak di kawasan tersebut dan hidup dengan ekosistem yang baik lah. Okey, kawasan, kalau kita tengok kawasan dalam kawasan dalam Konvensyen Ramsar di bakau ni didefinisikan sebagai kawasan paya, rawa, tanah gambut yang secara semula jadi atau buatan. Jadi berkeadaan tetap atau sementara dengan air bergenang atau mengalir, air tawar, payau atau masin, termasuk juga kawasan perairan laut yang dalamnya tidak melebihi 6 meter.
Okay, jadi dia ada parameter kedalaman 6 meter lah. Itu adalah maksimum. Jadi lebih daripada 6 meter ni, kebiasaannya, bukan kebiasaannya, rasionalnya pokok dah tak boleh hidup lah. Jadi kalau ada pun pokok, dia pokok laut lah, pokok yang hidup dalam, macam contoh rumpai laut lah. Tapi dalam konteks yang apa saya cuba sampaikan adalah spesies bakau yang dia memerlukan akar tu menetap pada dia punya dasar laut yang kurang daripada 6 meter supaya kumpulan hutan tu boleh terbentuk lah. Okay, next. Sebelum tu saya mohon maaf lah sebab agak teknikal sikit dekat awal ni supaya kita, orang kata kita nak faham kan, jadi kita nak faham sebab sedikit apa dia bakau. Tapi saya cuba sampaikan sebaik mungkin lah. Okay. Bakau ni kalau kita tengok sistem akar bakau ni dia berbeza mengikut kedalaman. Jadi kalau kita bayangkan akar ni, kalau biasa dengar akar tunjang, akar banir, tapi istilah-istilah yang mungkin baru kita dengar adalah akar jangkang, di mana akar jangkang ni kebiasaan dijumpai pada spesies bakau lah, iaitu bakau kurap, bakau minyak, iaitu kumpulan Rhizophaura. Okey, kalau kita nama saintifik dia Rhizophaura micronata dan Rhizophaura apiculata, iaitu bakau kurap dan bakau minyak. Okey, ada persamaan di situ dari segi akar jangkang. Akar jangkang ni kita bayangkan, nanti saya akan tunjuklah di dalam slide ni ada kita akan tunjukkan macam mana akar jangkang tu rupa dia. Yang kedua, akar udara. Akar udara ni bagi spesies api-api sebab pokok bakau yang spesies api-api ni dia ditenggelami oleh air. Jadi kita tahu bukan saja daun tu dia mengeluarkan oksigen, tetapi sistem akar tu sendiri dia memerlukan pernafasan. Jadi dia memerlukan pernafasan akar dia, tapi dia bukan sepanjang masa dia bernafas lah. Dia jadi bila air surut tu dia akan bernafas dengan dia dia mempunyai seumpama macam lutut di mana akar dia timbul keluar daripada tanah. Jadi itu merupakan ciri yang unik lah bagi kumpulan Avicennia species ni dan juga Sonorita species lah, perembang dan sebagainya, perepat. Okay. Dan satu lagi akar vivipari. Contoh adalah seperti tumor, di mana akar dia lebih kurang ni, di mana sistem dia lebih kurang sama, yang mana dia membolehkan akar tu bernafas. Sebab kita kena maklum akar-akar pokok ni dia akan tenggelam di dalam tanah yang berlumpur. Jadi memang tak ada ruang udara. Jadi akar tu dia kena beradaptasi, dia kena keluarkan sama ada berbentuk lutut ataupun akar pernafasan untuk membolehkan pokok tu ataupun akar tu boleh bernafas untuk mengelakkan daripada mati reput lah. Okay. Okay, next. Ni agak macam teknikal sikit lah. Ini okay. Yang ni saya okey, secara amnya kumpulan bakau ni boleh dikelaskan kepada 4 kumpulan yang utamalah. Jadi dalam 4 kumpulan yang utama ni kita sekurang-kurangnya kita dapat 1-2 tu alhamdulillah lah. Yang mudah saya bagi ni adalah kumpulan Rhizophaura atau bakau kurap, bakau minyak, di mana kebanyakan program-program tanaman yang dilaksanakan di seluruh Malaysia kebanyakannya adalah berbentuk bakau kurap dan bakau minyak. Sebab ini merupakan spesies antara spesies yang dominan. Jadi dalam 4 spesies ni, Rhizophaura antara spesies dominan. Pun begitu, bagi negeri Perlis agak berbeza, di mana kumpulan kumpulan api-api biasanya kebanyakan boleh ditemui lah. Contohnya di Pulau Ketam dan juga beberapa tempat. Jadi dia berbeza sikit mengikut keadaan lah. Okay, jadi kumpulan yang saya nak terangkan, kumpulan spesies iaitu kumpulan Avicennia, Sonorita, Rhizophaura dan juga Bulgaria. Okay, nanti kita akan tengok di slide sebelah lah. Okay, taburan dia pula kita akan tengok nanti di sebelah, di mana kita bagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kawasan pantai berpasir. Okay, ini dia punya keyword lah, pantai berpasir dan juga pantai berlumpur. Jadi untuk yang kritikal adalah kawasan pasir berlumpur, di mana kawasan ini banyak aktiviti ekonomi yang boleh dijana di situ lah. Nanti saya akan terangkan. Okey, kalau kita boleh pergi ke next. Okey, ini profil hutan file laut. Tadi kita tengok profil keseluruhan
hutan paya, hutan di Malaysia lah. Jadi kita di hutan Malaysia tadi kita ada 3, iaitu hutan paya laut, itu sendiri yang kita akan terangkan secara spesifik di dalam ni, iaitu profil hutan paya laut. Yang kedua hutan paya gambut dan juga hutan darat. Jadi dalam konteks yang apa saya cuba terangkan adalah hutan paya laut. Tapi bila saya terangkan balik, doktor, kita dah macam belajar subjek pula. Jadi kita santai balik. Yang tujuan saya cuba nak terangkan adalah seimbas selalu berkenaan dengan di mana taburan pokok tu berada, supaya orang kata orang di luar sana faham yang spesies ni akar macam ni bukan semua bakau, dia ada juga api-api. Jadi ke dalam slide ni kalau kita tengok yang paling kiri saya ataupun yang jumpa dengan air laut dulu adalah kumpulan Avicennia. Yang kedua baru Sanerita, Rhizophora, bakau tadi, Bugeria. Okey, jadi itulah susunan dia. Apa kelas spesies dia nanti kita akan tengok imbas lalu. Yang ni saya tak bahasa untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun saudara-saudari faham dengan lebih spesifik lah. Ini lebih untuk kita faham saja di mana keadaan di keadaan real nanti. Okay, next. Okay, kalau saya sebut tadi kumpulan, saya pun jelas tak berapa jelas lah. Okay, kumpulan Rhizophora. Rhizophora kalau kita tengok gambar paling kanan sekali itu, bahagian atas itu adalah bakau kurap ataupun minyak. Jadi kumpulan yang akan berjumpa dengan air dulu, yang akan berhadapan dengan air adalah bakau kurap lah. Bakau kurap, kemudian barulah bakau minyak. Jadi ciri-ciri di bahagian akar dia, itulah akar jangkang yang saya sebut tadi. Di mana akar dia akan bermula daripada batang dia, bukan di dalam tanah. Okey. Kedua, kumpulan api-api, kumpulan akar pernafasan lah. Akar pernafasan, di mana dia akan ada bukan akar saja masuk ke dalam tanah, juga keluar. Okey, akar pernafasan iaitu spesies api-api ladat api-api landat. Ini kumpulan api-api dia. Saya tak cadangkan untuk tuan-tuan atau saudara-saudari untuk cam spesies ini secara spesifik. Sekadar memahami, insya-Allah bolehlah. Kedua jenis perepat pun sama konsep dia dengan apa yang nombor 2 tadi, api-api, dan juga yang ketiga adalah jenis tumor di mana dia punya akar lutut lah. Akar lutut pun berbentuk akar pernafasan. Okey, gambar paling kanan adalah antara spesies yang dominan di sana lah. Yang atas tu bakau kurap, kedua tu api-api, dan ketiga tu adalah spesies tumor lah. Okey, next. Okey, jadi sebelum kita tengok apa peranan bakau ni nanti, kita kenal sedikit lah apa spesies dia. Macam saya sebut tadi, ini yang A dan B ni spesies popular lah. Mana jika tuan-tuan puan-puan pernah terlibat dengan program tanam bakau, insya-Allah itu merupakan antara bakau kurap dan bakau minyak lah yang biasa tanam. Itu perepat, Sanerita, api-api lah, api-api bulu putih, tegar, tumor putih, lenggadai, tumor merah, bros, okey, nipah. Okey, ini antara lah. Sebenarnya ada juga lagi, tapi yang ni yang biasa kita jumpai di Malaysia lah. Okey, ini untuk kawasan berlumpur. Jadi sekejap lagi kita tengok di kawasan berpasir. Jadi bila berlumpur tu merujuk kepada permukaan tanah dia yang kita masuk berselut. Jadi kawasan tu agak becak, dan kawasan pasang surut yang ketara menyebabkan pantai ataupun kawasan dia agak ke dalam sikit berbanding dengan kawasan hutan pantai berpasir. Sebelum tu kalau kita dari segi geografinya, kalau kita tengok pantai berselut ni, kalau kita tengok di semenanjung Malaysia, dia di sebelah pantai barat. Jadi Perlis ni berada dalam pantai barat lah. Jadi kebanyakan kawasan-kawasan pantai dia ada pantai berlumpur, kebanyakan. Tapi jika dia berbentuk tanjung, boleh dijumpai kawasan berpasir. Dan kawasan kebanyakan yang berpasir adalah di kawasan sebelah pantai timur. Pun begitu ada juga kawasan yang bakau di kawasan pantai timur. Ini dari segi rasional macam itulah. Okay, next. Okey, untuk seterusnya adalah kawasan pesisir pantai yang berpasir. Ini spesies yang dominan, ruang pantai.
Pokok ru kita biasa tengoklah, ru di mana punya daun yang runcing ni, kebiasaan kalau di yang jadi fenomena sekarang ni sebelah Kelantan, Pantai Senok. Pantai Senok dia jadi Pulau Nami. Pulau Nami di Korea kan. Jadi dia menjadi fenomena di mana tanaman ru yang dibuat oleh Perhutanan Negeri Kelantan telah sekarang ni berusia lebih daripada belasan tahun, kalau tak silap hampir 20 tahun lah, hampir 20 tahun. Spesies pokok ru tu telah nampak dia punya keunikan, kecantikan lah kawasan dia menjadi apa ni, daya tarikan kepada pengunjung yang datang ke situ untuk berkelah dan pemandangan sangat menarik. Okey, jadi itu ru pantai, bintang laut yang ada satu ketika dulu kita pernah dengar lah bintang laut ni ubat HIV dan sebagainya. Satu ketika dulu pun begitu tiada kajian lanjut berkenaan spesies ni. Jambu laut, ketapang biasa digunakan sebagai landscape. Okey, pebaru, tembusu padang. Ini antara spesies ini, tapi dia tidak terlibat dengan kawasan berselut. Okey, next. Saya apa ni mungkin dah boleh faham kot berkenaan dengan ciri-ciri hutan paya laut itu sendiri. Jadi kita tengok pula di taburan di dunia ni. Saya tak nak kita baca panjang sangat, cuma kita kena bangga sebab di taburan apa ni hutan paya laut ni sebenarnya dia berada dalam garisan khatulistiwa sebenarnya yang paling banyak lah. Garis khatulistiwa di mana 42% di hutan paya laut ni berada di kawasan Asia, 21% Afrika, benua Afrika, 15% Amerika Utara dan Tengah, 12% di Australia dan Kepulauan Oceania dan 10% di Amerika Selatan. Jadi yang banyaknya di kawasan tropika yang mempunyai apa ni cuaca yang lembap lah dan hujan yang cukup. Okay, next. Sebelum tu back sebelum tu kita tengok kadar kemusnahan dulu. Yang ni dah masuk macam tajuk kita lah, kadar kemusnahan. Kalau kita tengok berdasarkan rekod ini sehingga 2005 lah, tahun 2000 hingga 2005, kadar kemerosotan ataupun kerosakan hutan paya laut ni berbagai faktor lah, sama ada oleh manusia 66% lah, 0.66%, tapi dari segi keluasan hektar dia adalah 35,600 km persegi. Jadi kalau kita nak bayangkan pula, okay, next, boleh next. Kalau kita nak bayangkan pula bakau itu sendiri, kalau di dunia ni di keluasan bakau tu dalam liputan bumi ni hanya 0.0026% saja berbanding dengan keluasan muka bumi kita lah, meter persegi. Hanya 0.0026% saja keberadaan dia di kejutan di muka bumi. Okey, ini adalah peta di mana apa ni taburan hutan paya laut yang berwarna biru, berwarna hijau itulah, yang saya bertanda warna merah dia punya apa ni, dia punya sepadan tu. Jadi kalau kita di Malaysia ni memang banyak. Okay, next. Okey, kalau kita tengok Malaysia, kalau kita tengok untuk Malaysia, untuk semenanjung Malaysia lah. Semenanjung Malaysia macam saya sebut tadi, bakau berlumpur tu banyak yang tebalnya di sebelah pantai barat lah. Kalau kita tengok selepas daripada Siam tu, kita Perlis ada sikit, Perlis ada. Cuma kurang daripada 2% lah di Perlis ni. Okey, kalau kita tengok sebelah apa ni Kedah, okey, Perak, Selangor, Johor banyak hutan paya laut lah. Kalau di sebelah apa ni, sebelah Sabah dan Sarawak, sebelah Sabah ni sebelah pantai timur, di mana di kawasan lindungan daripada ombak lah. Okey. Dan di Sarawak di sebelah Kuching lah, sebelah selatan lah. Okey, next. Okey, kita zoom sikit untuk Perlis. Okey, Perlis kurang daripada 2% lah. Jadi kalau ikutkan hutan paya laut kita di Perlis ni hanya yang diwartakan sebagai hutan paya laut hanyalah 12 hektar. Jadi 12.87 hektar diwarta sebagai hutan paya laut atau bakau. Cuma kalau bakau itu sendiri, hutan paya bakau cuma 67 hektar saja yang mempunyai hutan paya laut bakau lah. Okey, berbanding dengan keluasan kawasan berhutan 11,532 hektar. Jadi agak kecil lah kalau kita bandingkan. Tetapi peranan bakau itu sendiri sangat penting, signifikan, kerana kalau kita tengok untuk negeri Perlis itu sendiri, dia punya apa ni garis pantai itu 26 km, hanya 3 kelompok bakau saja yang berada di situ. Jadi satu usaha yang perlu kita
kita ambil peranan lah di sana. Okay, next. Okay, baru kita pergi kepada kempen lah. Tadi tu baru sejarah, baru nak mengenal kata. Okey, usaha pemeliharaan hutan paya laut ataupun bakau ni dia bermula selepas tsunami lah. Tsunami yang melanda beberapa tempat di dunia dan Malaysia pun terkesan juga, tapi tidaklah seperti di Aceh lah. Tidak seteruk di Aceh. Di mana berdasarkan kajian, nanti saya akan sebut juga berdasarkan kajian, negara-negara yang mempunyai hutan paya bakau yang tebal, misalnya India, Sri Lanka dan juga Thailand, kesan dari tsunami itu agak kurang berbanding dengan negara yang tiada hutan paya bakau. Jadi ini bukan kenyataan umum, tetapi dia merupakan kajian daripada Kementerian Sumber Asli yang dibuat pada tahun 2014. Rentetan daripada kesan tsunami yang berlaku pada 26 Disember 2004. Jadi peranan dia saya cuba bagikan kepada beberapa lah, yang dari segi tsunami itu adalah satu bahagian dari segi perlindungan, iaitu perlindungan daripada ombak. Okey, sebelum tu kita tengok dari segi nilai ekologi lah. Okey, dari kepentingan hutan paya laut ni apa kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial budaya lah. Okey, kalau kita tengok dari segi ekologi, dia mengandungi pinggir pantai, dia boleh melindungi pinggir pantai lah, bertindak sebagai penampan semula jadi. Apa kata penampan semula jadi ni? Jadi penampan semula jadi ni boleh jadi sama ada oleh ombak yang besar ataupun ombak ataupun daripada angin lah. Jadi kalau kita tengok ombak tu sendiri berdasarkan kajian juga, dengan kelebaran 100 meter tanaman bakau yang berusia dalam 6 tahun, dia boleh mengurangkan sehingga 0.7% ketinggian ombak. Jadi dengan umur 6 tahun, 100 meter kelebaran tanaman tu, dia boleh mengurangkan sehingga 0.7% lah. 0.7%. 0.7% silap, bukan beratus, 0.7 meter silap, mengurangkan 0.7 meter. Jadi daripada 1 meter, kalau 1 meter dia kurang 0.7 meter, dia kurangkan. Okay, tempat pelindungan mencari makanan bagi haiwan-haiwan fauna lah, macam kalau kita tengok yang hidupan dominan ni, kita kata yang hidupan haiwan kelas tinggi lah, macam contoh beruk, burung ataupun memerang, semua ini tempat pelindungan dia lah, tempat mencari makanan. Kalau di Sabah tu, kalau kita tengok proboscis monkey atau buruk apa nama dia, Belanda, monyet Belanda lah dengan hidung yang panjang tu, habitat utama dia adalah di bakau, di mana sumber makanan kebanyakan buah dia dan juga apa-apa yang terdapat di situ lah. Okey, perlindungan kepada hidupan, perlindungan kepada burung-burung. Okey. Kalau kita tengok di Coral Place dah, di kawasan Pulau Ketam tu sendiri, terdapat banyak burung-burung yang menggunakan hutan paya laut itu sendiri sebagai tempat dia. Bangau lah, bangau misalnya, di mana dia akan mencari makan siput, anak-anak ikan, belacak dan sebagainya, digunakan tempat ni. Jadi kita nampak burung tu dia macam, alah, tak ada kesan pun burung ni, dia cuma numpang. Tapi apa kesan dia kepada kita, burung tu sebenarnya? Dia adalah kawalan biologi lah, dari segi kawalan kepada spesies-spesies itu, dengan dia mengawal spesies siput, yang mana siput tu sendiri jadi pemangsa kepada tumbuhan pokok-pokok yang berada. Anak-anak pokok, siput-siput dia akan makan pucuk-pucuk menyebabkan pokok ni mati. Jadi burung-burung ni makan siput tu, jadi dia mengawal. Jadi secara biologi dia mengawal ekosistem di sana. Okay, menyokong kita hidup haiwan laut. Okay, haiwan laut ni kalau kita hidupan marin lah, dia mudah bahasa nak kata hidupan marin. Kita sedia maklum bakau ni ataupun hutan paya laut ni tempat habitat ataupun tempat bermulanya kehidupan laut. Kenapa begitu? Sebab hutan bakau ni di akar-akar dia tempat banyak terkumpulnya nutrien-nutrien yang dihanyutkan daripada daratan dan dikumpul di situ dan diproses menjadi satu bahan makanan kepada sumber-sumber serangga-serangga lautan lah. Jadi serangga-serangga lautan, ikan akan makan, udang makan dan sebagainya, dan di situlah tempat sumber ekonomi
untuk hidupan marin lah. Kalau kita tengok hidupan marin, ketam, udang, semua sedut semua kat situ dia berada dan banyak dapat di situ. Okey, dari segi ekonomi dia, perikanan, hasil laut, ketam saya sebutkan tadi, sumber ekonomi lah. Jadi ada juga statement-statement ataupun kenyataan daripada orang awam, pendapatan makin berkurangan, dia kata nelayan lah khususnya, disebabkan hasil laut telah menurun. Jadi kalau berdasarkan kajian yang dibuat ni, analisa dapati ada kacau ganggu kepada hidup tumbuhan-tumbuhan bakau itu sendirilah, disebab hakisan ke, ada dicerobohkan dan sebagainya, dibangunkan kepada bentuk-bentuk pembangunan lain lah. Okey, yang kedua untuk tujuan perhutanan, di mana pokok kayu bakau digunakan untuk pembinaan rumah. Rumah ni lebih kepada sistem piling lah, piling ataupun asas kalau bahasa dia cerucuk, di mana cerucuk murah lah. Jadi sumber yang murah kita boleh dapatkan dari bakau. Pun begitu keadaan dia, kita perlu kurangkan penggunaannya supaya untuk memastikan bakau kita lebih ni lah. Tapi dari segi ekonomi penggunaan cerucuk dari kayu bakau lebih murah berbanding dengan bahan yang dibuat daripada besi ataupun konkrit. Okay, dan dari ketahanan dia agak boleh saya katakan setanding lah. Okey, dari segi penggunaan sebagai arang untuk di beberapa negeri, misalnya di Perak terutamanya, Johor dan juga di Melaka jugalah, ada beberapa tempat tu bakau ni dijadikan sebagai pokok bakau ni akan dituai, ditebang akan diproses untuk menjadikan arang, dan arang ni mempunyai kualiti yang tinggi lah. Bukan dalam konteks ni, arang ni bukan digunakan untuk bakar ikan semata-mata lah. Jadi ada pelbagai kegunaan yang dia dieksport lah, eksport ke luar negara untuk kegunaan yang lebih daripada untuk kegunaan bakar ikan lah, bakar BBQ dan sebagainya. Dan saya yang berdasarkan maklumat sebelum ni, asid ataupun air-air yang dalam proses menyediakan arang itu sendiri digunakan juga, saya difahamkan juga boleh digunakan sebagai sebuah perubatan. Cuma untuk detail tu kita kena pergi ke larut matang lah untuk dapat informasi yang lebih spesifik. Cuma hari ini tujuan saya untuk berkongsi manfaat-manfaat hutan pailot dan kenapa kita perlu lindungi. Okey, ketiga dari segi makanan dan ubatan. Okey, kulit kayu pokok tumur merah digunakan untuk merawat cerit-berit dan banyak lagi sebenarnya yang boleh digunakan untuk nilai perubatan, makanan, hiasan. Kerang-kerangan tu sendiri boleh jadikan hiasan dan juga ekopelancongan lah. Sekarang ni macam contoh larut matang tu dan juga di pantai Kop lah, di bakau Kop di Johor sendiri menjadikan kawasan ekopelancongan. Jadi sumber ekonomi yang baru lah. Okay. Nilai sosioekonomi, lokasi potensi ekopelancongan macam saya kata tadi. Nilai estetika yang menarik untuk perhatian, untuk pembelajaran dan sebagainya. Okay, next. Ini kenapa kita perlu jagalah atas faktor-faktor kepentingan yang ada pada hutan pailot. Okay, next. Saya ingat macam saya punya percakapan ni macam agak laju dah. Atau boleh kan? Okay. Fungsi dan kepentingan hutan pailot dari segi ekologi. Ini secara general lah yang dikatakan komuniti tumbuhan hutan pailot sangat kompleks serta mempunyai ekosistem yang produktif dengan pelbagai fungsi, melindungi pinggir pantai, mengurangkan kadar hakisan, habitat dan benih-benih hidupan akuatik. Ini berdasarkan kajian lah pada 2008. Fairuza pada tahun 2008 lah. Okay. Ini yang berdasarkan statement-statement lah. Okay, tak apa. Next, kita next. Okay, untuk seterusnya fungsi. Yang ini saya akan terangkan dulu kenapa dia tu penting supaya kita boleh hargai hutan pailot bakau. Kalau kita tak kenal dia, mungkin kita pun tak mengenali dia, jadi kita pun tak tahu apa peranan bakau ni. Orang kata sebagai semak je, banyak nyamuk, banyak agas dan sebagainya, dan macam tak ada fungsi. Baik kita bangunkan jadi resort, baik kita jadikan jadi ladang ataupun kolam udang ataupun kolam sebagainya kita tebang. Jadi sebenarnya hanya terdapat bakau ni perlu juga kita jaga untuk kita kekalkan sebagainya untuk memainkan peranan tertentu. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Universiti UPM lah, Universiti Putra Malaysia,
oleh Museum Putera Malaysia pada tahun 2016, 17 macam tu. Di Pulau Ketam tu sendirilah, Pulau Ketam tu sendiri nilai ekonomi bagi hutan paya laut itu per hektar sebanyak 300,000 per hektar. Nilai dia yang mana dia mengkaji 22 fungsi hutan dari segi perlindungan tanah, dari segi sumber makanan dan sebagainya. Tapi yang kita mungkin surprise, peratusan paling tinggi adalah lebih kepada peranan hutan paya laut itu untuk convert daripada bahan buangan kepada kompos ataupun memproses bahan buangan yang dihasilkan oleh manusia ataupun dari satu kawasan-kawasan pembangunan. Dia merupakan satu ekosistem yang unik, yang sangat produktif. Dia boleh kompos bahan-bahan tersebut, tukar kepada bahan organik. Jadi peranan dia sebenarnya lebih penting juga dalam mengitar semula. Tapi kalau plastik tu agak lama, tapi dia lebih kepada bahan macam contoh kayu, sisa-sisa makanan dan sebagainya, dia akan lebih kompos, lebih baiklah. Ini adalah kumpulan-kumpulan kajian yang dijalankan dari kepentingan fungsi hutan paya laut. Kalau kita tengok, macam saya sebut tadi tu, bio lah, dia kata mencadangkan lebar hutan bakau 100 meter dapat mengurangkan ketinggian ombak dari 1 meter hingga 0.3 meter, namun bergantung kepada keadaan umur dan tinggi pokok bakau tersebut. Berdasarkan kajian oleh Mazza et al. Pada 1997 di delta bakau Tong King, Vietnam. Terang bakau, ini antara jenis bakau yang ini tak ada di tempat kita lah. Candela sandal ni berumur 6 tahun, lebar 1 meter dapat mengurangkan ketinggian ombak sebanyak 20%. Bayang, kalau 20% tu kalau tsunami kita difahamkan sehingga berapa meter? 7-8 meter, dia boleh 20%. Kalau 20% tu kalau 10 meter kita kata 20%, jadi 8 tinggal 8 meter lagi. Jadi mungkin mengurangkan lagi kesan dia lah. Macam saya sebut tadi, laporan impak tsunami tu yang dijalankan oleh NRI, nampak macam kesan ke negara yang mempunyai hutan paya bakau yang agak tebal, dia dapat mengurangkan kesan tsunami berbanding negara ataupun kawasan yang tidak mempunyai bakau. Next. Rasa macam lama sebenarnya pembentangan ni. Next. Fungsi kitan karbon, penyerapan karbon, ini yang kita tahu secara tidak langsung sajalah. Secara langsung, bakau itu sendiri merupakan juga ejen untuk menyerap karbon. Berdasarkan kajian di Kelantan, kalau kita tengok bahagian tengah tu, Kelantan, tan karbon sebanyak 83.35 tan karbon per hektar yang diserap oleh bakau minyak. Dia kata bakau minyak lebih efektif kerap untuk menyerap karbon. Kalau dari segi spesies ruh pula, ruh yang ditanam di Terengganu lebih efektif, di mana 103.62 tan karbon yang disimpan per hektar di Kemasik. Next. Fungsi yang ni sebelah kiri saya ni kajian Hairul et al. Ni dia kata 70 ekonomi masyarakat pesisir pantai yang boleh dikaitkan dengan ekonomi. Ya ke dia punya persoalan? Ya, macam 70%. Dia seolah macam tanam sawit ni dia tak sebanyak macam tu, atau tanam ataupun aktiviti lain tu tidak sebegitu. Tapi bila kita teliti semula 70 aktiviti tu, kalau kita pecahkan satu persatu, contoh penilaian udang, nelayan ketam atau cari ketam, cari siput sedut, apa lagi, cari ikan, memancing, arang tu sendiri, sumber makanan langsung, perubatan dan macam-macam lagi. Yang ni dia kaji secara detail satu persatu. Dia pecahkan macam contoh kalau nelayan pantai, nelayan bakau dan sebagainya, dia akan buat pecahan-pecahan dia lah. Itu sampai 70 lah. Dan bukan itu saja, dia termasuk dengan hiliran lah yang berkaitan dengan bakau.
Okey, sebuah ekonomi masyarakat pantai, contoh kawasan Kuala Gula. Ini di Perak lah. Jadi banyak contoh ni di Perak sebab kawasan Perak tu dia banyak kawasan dia best management mangrove adalah di Laut Matang Perak lah. Sebab dia ada satu kawasan bakau yang sangat banyak. Cuba kalau dibandingkan dengan negeri Perlis, kita sangat kecil lah, ciput, orang kata ciput yang hanya kurang 2% daripada kawasan litupan hutan di negeri Perlis. Okay, next. So, kita hampir-hampir ni. Ancaman kepada tempayan laut. Apa ancaman dia? Jadi kalau kita dah kepentingan tu ada, tapi hutan tempayan laut kita mengalami ancaman juga sebenarnya. Okay, ancaman dari segi eksploitasi sebuah hutan. Eksploitasi ni permintaan tu agak tinggi lah dari segi penggunaan bahan kayu itu sendiri. Kalau kita di Perlis ni, penggunaan bahan kayu tu dia lebih kepada penggunaan domestik, iaitu oleh penduduk setempat untuk jadikan kayu tu sebagai pancang. Dia bukan untuk penggunaan komersial, tapi di tempat-tempat lain ada permintaan tinggi. Contohnya negeri-negeri yang maju, misalnya macam yang banyak construction lah, misalnya di Selangor, permintaan jaras kayu bakau sangat tinggi, di mana dia merupakan sumber alternatif untuk cerucuk. Jadi kesan eksploitasi jika tidak dikawal dia akan memusnahkan kawasan hutan tempayan laut yang lebih kritikal lah. Okey, itu eksploitasi dari segi penggunaan dia. Dari segi aktiviti pembuangan sampah. Okey, yang saya suka kat sini buang sampah ni, yang kita nak kaitkan macam mana sampah tu boleh mengancam kepada aktiviti kemusnahan hutan tempayan laut. Okey, saya bagi satu simple yang mudah lah, satu contoh yang mudah. Macam mana orang yang berada di bandar atau jauh daripada pantai atau jauh daripada laut boleh memberi kesan kepada orang yang duduk atau memberi kesan kepada hutan tempayan laut. Macam mana kalau kita kaitkan? Seolah macam orang yang duduk di Kuala, di tepi pantai ni buang sampah saja salah, sebab dia beri kesan kepada bakau, sedangkan orang yang duduk dekat di Kangar ataupun di bandar yang jauh daripada pantai ni tidak memberi kesan kepada bakau. Artinya kedua-dua ni semua memberi kesan secara langsung kepada bakau lah. Di mana tumbuhan bakau ni sendiri, sampah sebelum tu, sampah yang kita buang ni yang tidak masuk ke tong sampah, dia tidak akan melalui proses untuk kitaran semula dan sebagainya, dia akan dibawa yang maksud saya bila dibuang tidak masuk dalam tong sampah, dia akan dihanyutkan ke longkang ke sungai dan akhirnya ke laut lah. Jadi bila ke laut ni dia akan dipukul ombak, akan pergi ke tebing. Kalau tebing ke pantai itu dia akan mencacatkan pemandangan, tapi kalau dia di bakau dia akan menutupi ataupun memenuhi kawasan akar-akar pokok bakau, dan yang paling teruk lagi dia akan menyebabkan kadar kehidupan anak bakau itu sendiri terjejas, di mana dengan ombak itu sendiri memberi kesan kepada pertumbuhan anak bakau, tapi dengan ada plastik ataupun sampah menyebabkan anak bakau itu sendiri kadar kehidupan yang rendah sebabkan dia patahkan, dihanyutkan sebab ada bebanan oleh sampah itu sendiri jika dipukul ombak. Jadi ini beri kesan. Bukan itu saja, hidupan di kawasan bakau itu juga terjejas lah. Jadi sampah ni boleh saya katakan bukan saja masyarakat yang berada di pesisir pantai yang perlu jaga, kita di bandar juga, kampung-kampung yang jauh di di pedalaman pun memberi kesan, di mana sampah yang dimasukkan dalam sungai akan juga ke laut, yang menyebabkan juga ancaman kepada tumbuhan-tumbuhan. Jadi bila sampah banyak, hidupan sebuah makanan laut pun tak ada, yang burung-burung yang nak makan siput pun tak ada, mati. Jadi siput tu makin banyak, dia menyebabkan bakau-bakau ni akan mudah diserang. Jadi ekosistem tak akan terganggu lah dengan sampah ni. Okey, seterusnya perubahan guna tanah dari hutan kepada pembangunan seperti pertanian, peternakan, kolam dan sebagainya. Ini juga memberi kesan sebenarnya, di mana dengan faktor ekonomi ni, jika tidak dikawal atau dirancang dengan teliti, kita khawatiri dengan pembukaan lebih banyak kolam menyebabkan lagi banyak kawasan-kawasan bakau akan dimusnahkan lah. Walaupun kita tahu juga ekonomi dari segi sumber ekonomi dari pulangan dari segi kolam-kolam udang, kolam ikan yang bina di pesisir pantai ni, di bakau ni, tapi kita kena juga lihat kesan dia kepada masyarakat selepas daripada pembinaan itu sendiri. Okay, next. Okay, kesan kehilangan.
kemerosotan hasil sumber laut. Ini kita maklum ikan kerang sebagainya, hakisan pantai. Banyak pun di tempat-tempat di negara kita ni telah mengalami kesan-kesan seperti dalam gambar ni lah, macam hakisan pantai, menyebabkan jalan-jalan, infrastruktur yang dibina dirosakkan, menyebabkan bajet atau peruntukan diperlukan untuk membina tembok-tembok daripada batu dan menyebabkan kos yang terlalu tinggi untuk memastikan tebing ataupun kawasan pesisir pantai itu kekal. Jadi yang paling murah adalah menggunakan kaedah penanaman pokok semula jadi. Jadi bukan saja dia dapat menahan tebing itu sendiri daripada terakis, tapi dia juga dapat melindungi daripada ombak besar, tsunami dan juga angin. Dia juga beri manfaat dari segi ekonomi, dari segi pelancongan, dari segi pulangan kepada nelayan itu sendiri, dengan sebab dia berkadar langsung. Sekiranya sampai laut tu makin pulih, makin sihat, tumbuhan ataupun ekosistem dalam tu, terutamanya hidupan marin, akan lebih sihat lah, dan perkembangannya akan lebih baik lah. Okay, next. Peranan kita. Okay, ini statement antara kenyataan dalam berita lah. Jadi bila cikgu kata, kadang-kadang kita tak percaya, tapi bila terpampang dalam darah akhbar, baru kita kata, oh betul pembuangan sampah ni beri kesan kepada ni. Okay, ini antara sebagainya lah. Jadi yang lain-lain kita boleh Google, kita boleh tengok newspaper yang berkenaan dengan tu. Next. Usaha apa yang kita kena buat? Banyak usaha lah yang kita boleh buat. Yang kawasan dipelihara dan dipelihara serta diurus secara berkekalan agar khazanah ini terus kekal untuk manfaat generasi kini dan akan datang, selaras dengan sasaran ke-15 dalam Sustainable Development Goals SDG 2030. Okey, ini Kementerian Menteri KETSA lah, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Okey, next. Program-program. Jadi bila kita dah kata kena jaga, apa yang kita kena buat, peranan kita. Okey, pelbagai peranan kita boleh buat, sama ada program vlogging, kutip sampah, boleh kita buat penglibatan sebagai masyarakat lah. Kadang-kadang masyarakat dia kata, saya jauh dari pantai, macam mana saya nak bantu jaga pantai, macam saya bantu membantu dalam usaha pemeliharaan ni. Yang paling mudah kita boleh buat kalau kita di rumah itu sendiri, dari segi kita semula penggunaan sumber yang dengan efektif, dari segi bahan buangan, contoh macam air terawat. Jadi kita penggunaan jimat air, jadi kita dapat kurangkan penggunaan elektrik dan sebagainya. Jadi dia berkait-kait. Jadi secara akhirnya apa yang kita hasilkan, apa yang kita gunakan dapat menjimatkan, dapat menyelamatkan alam sekitar, bukan saja bakau lah. Okey, kedua dari segi kempen-kempen penanaman atau kempen kesedaran yang melibatkan pelajar, melibatkan orang awam. Jadi biasa bila kita tidak mengalami situasi itu, kita kurang menghargai. Tapi dengan adanya bila kita terlibat secara langsung, baru kita dapat menghargai peranan dan kita dapat lihat peranan bakau itu sendiri. Jadi saya sarankan supaya orang awam di luar sana untuk terlibat secara langsung dalam usaha-usaha pemeliharaan lah. Jabatan Perhutanan bukan saja negeri Perlis, malah di seluruh Malaysia amat mengalu-alukan penglibatan orang awam dalam usaha pemeliharaan inilah. Okey, untuk negeri Perlis kita memang buat secara langsung, kita buat secara langsung dan tidak langsung usaha penanaman ni. Cuma tahun ni macam saya sebut awal tadi, kita agak kurang, kita cuma libatkan 70 orang lah. Jadi akan datang insya-Allah kita akan buat kolaborasi. Cuma kaedah penanaman mungkin kita luaskan skop kita, libatkan jumlah pantai yang panjang dan orang yang minima. Jadi tidak berlaku kita dapat kawal penjarakan fizikal yang lebih selamat lah. Okay, next. Dan habis ni. Ini antara program konservasi jalankan di negeri Perlis. Okay, ini yang baru ni lah. Yang baru. Next. Okay, kempen kita ada. Okay, ini adalah temuan-temuan ramai yang kita buat kepada MNS. Saya rasa kita tak sempat. Mungkin kita ambil 1-2 lah. Mungkin kita pergi tengok. Next. Next. Kita tak payah ni. Next. Tak payah. Kita next. Ini cikgu sekolah rendah. Ini pun tak payah dulu. Kita, ini makcik ni. Makcik. Next. Ini makcik ni. Kita dengar apa makcik ni cakap.
Oh, dia boleh. Okey. Okey, tak apa. Audio tak ada. Okey, okey. Ini apa yang makcik ni cuba sampaikan atau komuniti ni sampaikan adalah dia sangat teruja dengan program yang kita jalankan di Perniaga Perlis ni pada tahun 2019 lah. Dan di mana mereka ni merupakan komuniti Pulau Ketam dan juga Seberang yang terlibat apa ni ataupun terlibat secara langsung dengan kesan hutan paling laut tu. Jadi dia mengatakan program ni sangat baik dan perlu diteruskan untuk memastikan kelestarian hutan pai bakau itu sendirilah. Jadi dalam konteks ni kita sebagai generasi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar dan juga orang luar sana juga yang merupakan generasi kini dan akan datang sepatutnya juga mempunyai misi dan hasrat seperti apa ni puan yang berada yang di slide kita nah. Okay, next. Okay, ini adalah daripada UUM lah. Cuma minta maaf lah sebab audio kita agak kurang agak ni. Ini lebih pada komen mereka sangat positif berkenaan dengan program tu lah. Okay, next. Okay, okay, ini dari international student UUM juga yang terlibat dalam proses program penanaman dan dia rasa bertuah sebab pada Jabatan Perhutanan Tanam Pokok ni perkara biasa lah. Tapi jika orang awam tu bila terlibat dengan penanam pokok, dia satu yang apa ni yang dia sangat teruja. Jadi program ni perlu kita teruskan dan kita perlu libatkan kepada komuniti ataupun juga masyarakat lah. Next. Okey, peranan masyarakat. Okey, macam mudah saja. Okey, ada beberapa perkara. Pertama dari segi menjaga kawasan hutan pai laut. Bagi yang berduduk dekat hutan pai laut, kena jaga kebersihan. Bagi yang saya katakan tadi yang berada luar daripada hutan pai laut, kena juga jaga. Kedua, recycle ataupun kita semula. 3R ni sangat penting di mana dia dapat mengurangkan kesan atau pembuangan sampah ke tempat yang tidak sepatutnya dan secara langsung dia akan dapat mengurangkan kesan lah kepada kerosakan hutan pai laut. Jadi yang seterusnya libatkan dengan aktiviti clean up pantai ke atau penanam pokok. Apa-apa kempen yang berkonsepkan alam sekitar ni cuba untuk libatkan dirilah. Ini sangat penting sebab apa yang kita ada sekarang bukan hak milik kita tapi sebenarnya yang kita pinjaman daripada anak cucu kita. Jadi siapa bertanggungjawab untuk menjaga kita. Kalau kita musnahkan sekarang ni, anak cucu kita tak dapat nampak ataupun tak dapat menikmati apa yang kita sebut sekarang. Zaman sekarang ni pun kita dah susah nak tengok bakau, apatah lagi anak cucu kita yang mungkin 10 ke 20 tahun ataupun 50 tahun akan datang, entah macam mana keadaannya. Jadi usaha-usaha tu kita kena mulakan daripada sekarang. Pak kata patah ada satu kenyataan tu, dia kata masa yang paling baik tanam pokok adalah dia kata 20 tahun yang lalu, dia kata. Tapi kita dah terlambat. Tapi masa yang kedua terbaik adalah hari ini. Hari ini, maksudnya sekarang ni zaman lah ni. Jadi kita kena rebut peluang. Jangan kita pertama kita dah tinggal 20 tahun kita tertinggal. Sampai sekarang ni, masa kita hidup ni, kita kena buat dan bantu agensi-agensi untuk sama-sama dalam proses penjagaan pantai itulah. Okay, next. Okay, mengambil tahu, kita kena sentiasa mengambil tahu akan kepentingan hutan pai laut. Banyak kita ni mudah, zaman sekarang kita mudah, informasi kita di hujung jari dengan hujung telefon kita cuma touch screen, kita cari pasal ni, kita boleh dapat. Jadi ini merupakan peranti yang membolehkan kita sepatutnya lebih mesra, lebih mengenali
apa yang kita ada, sumber. Kita jangan sampai satu hari nanti sumber tu hanya berbentuk sejarah ataupun bahan yang boleh kita baca dalam museum sajalah. Jadi kita gunakan sumber, kita gunakan manfaat apa yang kita ada sekarang untuk kita mengenali dan kita rebut peluang untuk menjalankan program-program yang dianjurkan oleh agensi. Jadi terlibat secara langsung lah. Tahu akan peranan. Jadi kita perlu tahu akan peranan apa yang diambil untuk melihara hutan fire laut lah. Jadi macam saya kata tadi, sekecil-kecil peranan kita adalah kita menjaga kebersihan di kawasan kita sendiri lah. Sekecil-kecil, selemah-lemah lah. Okay. Next. Ini ada bahan semua rujukan, saya tak sentuh. Cuma sebelum saya mengakhiri saya punya taklimat ni, kata panjang lebar jugalah. Saya harap apa yang saya cuba sampaikan dapat difahami. Pun begitu, sekiranya maklumat masih tidak jelas, kurang tepat, kami mengalu-alukan untuk saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan untuk boleh berhubung ke Jabatan Perhutanan lah, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, masuk ke website lah ataupun Jabatan Perhutanan Malaysia untuk mendapatkan info yang lebih lanjut lah berkenaan dengan hutan fire laut. Di mana kita alu-alukan cadangan dan juga pandangan daripada warganet lah, warganet untuk menambahbaikan sistem yang kita telah buat sekarang ni. Sama ada pelbagai cara yang disarankan, kita amat terbuka dan mengalu-alukan. Jadi dengan itu saya mohon maaf di atas kelemahan, kekurangan yang timbul daripada saya sendiri, dan saya kelemahan tu atas pada diri saya sendiri. Jadi ada beberapa saya bukalah pada soalan lah sekiranya ada. Assalamualaikum tuan, terima kasih atas penerangan yang sangat bermanfaat. Saya ada beberapa soalan. Kebiasaannya kawasan fire laut yang mana paling terkesan dengan bahan pencemar organik dan inorganik. Jadi kedua, jenis pencemar organik dan inorganik lain selain sampah-sampah yang dijelaskan tadi, minyak ke pestisida dan sebagainya. Kedua soalannya ialah, adakah program menanam semula pokok yang dilakukan menggunakan spesies pokok-pokok di Perlis ataupun diambil daripada HP dari yang lain? Okey, soalan ni pada saya sangat menarik dan sangat mencabarlah pada saya. Sebelum tu tahniahlah kepada saudara Faiz yang telah mengikuti perangan sebentar tadilah. Saya cuba untuk jawab, tetapi saya cuba generalkanlah pertanyaan saudara. Macam kita sedia maklumlah, bahan buangan ni dia pelbagai, sama ada berbentuk fizikal ataupun bahan macam contoh, kalau saya kata sampah sarap lah, bentuk fizikal, bukan fizikal, maksud dia bentuk berbentuk sampah lah, macam tu, plastik, kertas, botol dan sebagainya. Itu benda yang kita boleh ambil inisiatif untuk kutip. Tapi sampah yang kita amat risaukan adalah jenis buangan-buangan yang kita tak boleh kutip. Misalnya boleh kutip tapi susahlah. Misalnya pembuangan sisa-sisa minyak, pembuangan bahan-bahan toksik yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tapi secara detail saya tak terangkanlah dari segi detail apa racun jenis apa ataupun bahan kimia jenis apa. Saya cuba generalkan ataupun amkan dia adalah apa-apa jenis buangan, jenis bahan-bahan buangan lah yang sama ada sisa klinikal ke ataupun sisa klinikal lah, ataupun sisa minyak tu sendiri, yang domestik tu sendiri, yang kita secara langsung pun kita tahu benda tu amat berbahaya. Kalau saya yang mudahnya kalau kita tengok minyak tu sendirilah, minyak masak tu sendiri, tapi jaranglah kalau minyak masak ni biasa kita akan habis dekat kebiasaan lah rakyat Malaysia, rakyat kita ni kebiasaan dia, sisa ni dia akan ada dua kumpulan, satu kumpulan dia akan masuk dalam botol, dia simpan dan hantar ke tempat perubusan. Satu lagi sisa-sisa dalam kuali dia masuk dalam sinki basuh, hilang. Jadi dia masuk dalam sistem saliran dan menyebabkan yang kesan langsung dia adalah penyumbatan ataupun tersumbat, saliran sumbat dan sebagainya. Itu kemungkinan
kalau untuk minyak masak ni saya ingat taklah kritikal sangat, tapi yang kita risaukan adalah bahan-bahan buangan sisi berjadual, macam contohnya bahan kimia. Sebab kebanyakan pihak-pihak yang melupuskan sampah ni, dia telah diberi tanggungjawab untuk melupuskan sampah di tempat yang dibenarkan ataupun yang telah diruskan. Pun begitu, dapat juga pihak-pihak bila disub kerja tu disubkan kepada pihak kontraktor yang lain sebab dia tak boleh tampung kerja tu, menyebabkan kerja-kerja ni kemungkinan berlaku di beberapa kawasan, diluput sisa racun ni dibuang saja dengan tong-tong ke tempat-tempat yang tidak dapat dilihat. Jadi sama ada ke bakau sama atau hutan darat, yang mana akhirnya sampah-sampah ataupun sisa kimia ini masuk ke dalam sistem saliran kita, bukan saja menyebabkan kerosakan kepada hidupan sama ada sungai ke ataupun merosakkan sisi kualiti air sendiri, tapi dari segi sebanyak juga akan mengganggu tumbuhan yang ada di sana. Cuma secara spesifiknya saya tak dapat nyatakanlah kalau macam contoh bahan kimia jenis A dia menyebabkan jenis apa. Itu saya tak dapatlah sebab kajian tu memang sendiri saya pun memang tak aware atau tak maklum berkenaan tu. Tapi kalau kita tengok dari segi pembuangan ataupun tumpahan-tumpahan minyak tu, dia memberi kesan kepada bakau dari segi kecekapan bakau itu sendiri untuk menjalankan proses-proses pengudaraan pernafasan dia. Menyebabkan anak bakau yang tumbuh yang atau kurang dari beberapa tahun akan mati lemas disebabkan disaluti oleh sisa-sisa minyak itu sendiri. Itu dari segi soalan pertama lah. Yang soalan kedua kalau native. Okey. Sebenarnya soalan ni agak bukan tricky lah, agak boleh saya kata kadang baik kadang tidak baik. Okey, saya bagi sudut yang baiklah. Bila kebiasaan kalau untuk kita nak nak pulihkan satu kawasan, kita akan kebiasaan kita akan guna local species tempatan lah, tempatan. Pun begitu, sekiranya spesies tempatan ni dia kurang dia punya ketahanan sifat tertentu, menyebabkan ada keperluan kita ambil spesies lain yang kita boleh introduce ke kawasan tersebut yang mempunyai spesies yang mempunyai ciri-ciri yang lebih tahan, ada ketahanan. Pun begitu, kita perlu mengkaji juga kesan sebelum kita bawa masuk lah. Jadi kita tak boleh simply untuk kata spesies ni dia sangat elok di sana, kita bawa masuk sini, sepatutnya kita anggap dia okey, tapi sebenarnya dia juga kemungkinan besar mendatangkan kesan lain. Kesan lain tu secara tidak langsung lah sebab dia akan menyebabkan dari segi ekosistem sendiri dia akan ada peranan. So contoh satu tumbuhan ni, apa spesies siput ataupun mikrob yang suka dengan dia, itu akan ada kaitan juga dengan rantaian makanan, jaringan makanan dan bentuk ekosistem, menyebabkan kita khawatiri yang spesies-spesies ataupun hidupan kecil lain yang sensitif jadi mangsa kepada apa yang dibawa oleh spesies tersebut. Tapi dari segi tumbuhan itu sendiri, pokok itu sendiri, pada pandangan saya, selagi kalau kita bawa introduce pokok bakau kurap, kita bawa bakau kurap, tak jadi masalah lah. Kecuali kita introduce macam spesies yang tak ada di Malaysia, kita bawa daripada luar negara, kita introduce ke sini, itu kemungkinan besar akan menyebabkan kesan yang lain kepada ekosistem. Walaupun pokok tu cantik, tetapi kita lebih cenderung untuk melihat kesan sampingan kepada ekosistem marine itu sendiri, ekosistem paya laut itu sendiri. Itu yang mustahak lah. Sebelum tu adakah saya menjawab soalan tu lah. Siapa yang saya boleh hubungi Jabatan Perhutanan memberikan kerjasama kajian bakau, paya bakau. Dan kedua mungkin ada yang tanya boleh, betul. Apakah topik yang menjadi perhatian ataupun isu-isu yang dihadapi lah utamanya bukan saja paya bakau, mungkin tuan boleh explain untuk polis Perhutanan secara keseluruhan. Okey, jadi soalan pertama yang boleh hubungi Jabatan Perhutanan Negara Perlis. Saya bagi terus kontak number lah, senang untuk ini office. Sebelum tu ambil nombor telefon saya senang. Ya, nombor saya senang lah. 019 605
1779. Kedua, office kadang saya pun ada mesyuarat takut tak sempat. WhatsApp saya pun no problem, insyaallah kita akan layan. Kedua, untuk office 04 977 6626. 6626. Okey, ini berkenaan apa pun saja, bukan tertakluk kepada bakau sajalah. Apa-apa pun boleh yang berkaitan dengan perhutanan ataupun tak ada kaitan pun boleh jugalah. Okey, yang kedua, dari segi topik lain selain daripada bakau lah. Sebenarnya di Perlis ni kita terbuka lah dari segi pelaksanaan penjagaan perhutanan kita lah, kawasan perhutanan, yang mana kawasan hutan di Perlis ni boleh saya katakan 95%, lebih kurang 95% adalah litupan adalah daripada hutan darat yang berada di Banjarnakawan. Sebab hutan kita berada di sepanjang Banjarnakawan 36 km tu, hutan kita berada di kawasan tersebut. Jadi pelbagai ancaman juga yang ada, sama ada secara langsung dan tidak langsung. Jadi topik itu saya ingat kita boleh bertanya secara kemudianlah boleh PM. Cuma apa yang program yang kita boleh diadakan bersama dengan Jabatan Perhutanan lebih menjurus kepada kempen-kempen penanaman pokok, itu yang biasalah. Kedua, kita juga boleh buat camp ataupun motivasi, camp-camp motivasi bersama dengan anjuran Jabatan Perhutanan. Selain itu, kawasan perhutanan ni juga banyak banyak kawasan batu kapur lah, batu kapur. Jadi banyak gua-gua yang mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Kalau kita ke negeri lain, ke Sarawak dia ada tarikan lain, kita di tempat lain ada tarikan lain. Cuma di Perlis ni kita batu kapur, jadi kawasan ni mempunyai sejarah ataupun pembentukan yang berbeza dengan tempat-tempat lain. Macam contoh formasi Stol yang berusia lebih daripada 480 juta tahun lah. Jadi bila kita kata 480 juta tahun, banyaklah formasi-formasi yang ada dalam dia yang kita perlu terokai. Jadi antara yang main aktiviti kita di aktiviti utama kita pelancongan lah, pelancongan gua dan juga kempen-kempen kesedaran dan juga aktiviti berkenaan dengan khidmat nasihat lah berkenaan dengan tumbuhan, flora dan fauna, insyaAllah. Kalau dalam taman negeri ni kita boleh bantu lah. Okay. Ingat yang tu yang berkenaan dengan soalan tadi. Ada lagi? Tak ada. Okay. Kita alu-alukanlah soalan sekiranya masih ada. Kita buka sampai jam. Boleh doktor. Secara langsung ya. Bagaimana pokok bakau ni dapat mengurangkan global warming? Okey. Soalan baiklah. Kedua, di Kuala Perlis ni spesies bakau mana yang mendominasikan dan kalau kita lihat pokok bakau ni selalunya tak cantik lah. Kalau nak cantik Perlis itu apa kan spesies yang kita dia ada aesthetic value. Dia lah untuk melindungi. Okey. Soalan pertama berkenaan dengan global warming. Okey. Sebelum tu kita rujuk balik kita punya nota taklimat tadi. Kalau kita tengok litupan bakau tu sendiri berbanding keluasan bumi kita hanya 0.002 6% saja, iaitu 0.002. Itu taburan hutan paya laut lah. Tapi kalau untuk di Malaysia itu sendiri hanya 3% litupan hutan berbanding keluasan litupan hutan negara yang kita ada 50 lebih, dekat 60%. Bakau hanya ada 3% saja bakau. Jadi bukan saya kata tak signifikan, tapi sumbangan dia agak kecil daripada global warming untuk ni. Tapi pun begitu, bukan bererti kita melepaskan tanggungjawab untuk tidak menjaga. Sebab kalau kita tengok dari segi keratan rentas hutan itu sendiri, hutan tu dia ada kesinambungan daripada hutan gunung, bukit, gambut
Pama, gambut dan hutan pile out sendiri dia memang ada peranan dia. Jadi kita takut bila kita tak jaga yang 3% tu, 3% tu, ada pula kesan kepada hutan pile gambut tu sendiri. Di mana bila tapisan pertama tu ada hutan pile out, bila dia dah habis, dia tak ada tapisan, jadi kita takut air masin tu terus pergi ke gambut. Jadi kita takut pH dan sebagainya boleh terjejas, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan yang lain akan terjejas. Macam kita contoh bila ais lebur, ais lebur kita kata di utara kan, di bahagian utara bumi kita, bila cair ataupun mencair, walaupun kalau kita tengok, kita bayangkan dalam cawan ais cair tak ada masalah, tapi peningkatan suhu tu menyebabkan kawasan-kawasan yang dulunya daratan ditenggelami air. Jadi, bila ditenggelami air secara tidak langsung yang sebenarnya ada pokok sana tak ada, jadi akan mati. Jadi dia akan berkadar terus. Jadi dengan kematian pokok bakau ni, dia akan berterus kepada kematian pokok-pokok spesies lain. Itu saya boleh secara general ya doktor lah. Cuma kalau saya kata signifikan tu dia tak signifikan lah, sebab dari segi bilangan tu peratus dia agak kecil. Tapi dari segi kesinambungan dia akan memberi kesan lah secara tidak langsung kepada pemanasan global lah. Okey, yang kedua tadi apa doktor? Okey. Okey. Macam saya kata tadi, di Perlis apa yang saya dapat perhatikan hanya 2 spesies lah yang dominan lah. Pertama tu api-api. Boleh saya katakan banyak tempat dia api-api, banyaklah. Terutama di Pulau Ketam yang kita ni, boleh saya katakan 60 ke 70% api-api yang mendominasi kawasan tersebut. Dan spesies yang kedua adalah bakau. Bakau kurap, bakau minyak lah. Bakau kurap yang mana spesies tersebut terdapat di kawasan Bukit Putih. Bukit Putih dan juga Kuala Sanglang. Pun begitu kawasan api-api pun banyak juga di kawasan Kuala Sanglang lah kita tengok. Jadi hanya 2 spesies. Jadi bila kita kaitkan dengan spesies yang unik ni sebenarnya, api-api itu sendiri dia jika satu spesies dia conquer ataupun dominan di kawasan satu tempat, dia akan mencirikan muka bumi yang berbeza. Kalau bakau kurap, bakau minyak, dia akan selut banyak. Jadi aktiviti ekopelancongan, kalau kita kata attraction ni, dia tak nampak lah. Kita kena tambah pula infra untuk membuat pelantar dan sebagainya untuk kita dapat pemandangan yang cantik. Tapi kalau api-api sendiri dia menyebabkan keadaan tu agak berpasir sedikit. Jika kawasan tu agak air surut, kita boleh masuk ke dalam dia dan selut tu taklah sedalam kalau kita kata hutan pile out lah. Jadi kalau doktor katanya di Perlis ni di mana tempat yang menarik, pergilah ke Pulau Ketam. Pandangannya sangat luar biasa, kita seolah berada di satu syurga ataupun satu kawasan yang lain, kita tak terfikir itu berada di Coral Place. Jadi kalau tanya spesies apa yang dominan, ada 2 spesies, iaitu api-api dan juga bakau lah, bakau minyak. Jadi kalau nak mencantikkan tadi, dia bergantung kepada kawasan. Kalau di Perlis ni sebab kawasan kita tak luas, kita tak dapat nak buatkan satu plot tanaman yang luas untuk row. Jadi kalau row ni macam saya sebut tadi di Kelantan, dia dah jadi macam fenomena Pulau Nami yang mempunyai pemandangan yang sangat unik sebab dia lantai hutan dipenuhi dengan dia punya daun dia yang agak tebal lah. Jadi kalau kita berlari, kita baring dalam tu pun tak kotor lah. Jadi gambar tu agak cantik lah dengan deretan pokok yang tersusun dengan keadaan pantai macam tu. Saya rasa itu boleh. Tapi kita di Perlis kita bukan tak dapat lah. Kita kena cari satu kawasan yang agak luas untuk buat keadaan macam gitulah. Cuma untuk di Perlis saya offer, kalau nak keadaan cantik macam tu, pergi ke Pulau Ketam. Baik. Apakah rancangan nasional Malaysia kita akan menambahkan jumlah keluasan SPM atau setakat menahan production keluasan yang ada, ataupun kuasa pentadbir negeri untuk mengurangkan
Hutan pilot. adalah untuk kepentingan negeri. Okey, sebenarnya bila saya menjawab soalan ni soalan dasar sebenarnya, soalan dasar, dan perkara ini telah dibincangkan di peringkat Jabatan Perhutanan Sosial Malaysia jugalah, di mana dalam RMK 12 KPI jabatan JPSM adalah untuk sebelum tu dalam dasar Perhutanan Malaysia yang dirangka untuk menambahkan kawasan hutan. Okey, menambahkan kawasan hutan dia ada kepada kita target dalam JPSM kepada 5 juta, 4.9 something kepada 5 juta hektar. Jadi dalam konteks untuk menambah 5 juta hektar, bukan saja hutan darat yang kita ambil inisiatif untuk tambah, tapi juga kawasan-kawasan hutan jenis lain lah, termasuk juga hutan pai laut. Jadi untuk di Perlis ni, misalnya untuk kalau Prof seperti tadi tanya, pun banyak juga yang telah dibuat usaha-usaha pewartaan hutan sifat kekal oleh beberapa agensi ataupun Jabatan Perhutanan Negeri lah. Kalau di Perlis sendiri, sebab di negeri lain, saya mungkin figure tu tak ada pada saya tak berani nak sebut lah. Jadi untuk di Perlis, kita berjaya lah mewartakan 12.87 hektar pada tahun 2018, dan insyaAllah akan ada tambahan lagi dalam 0.45 hektar lah. Dan kami di Perlis juga insyaAllah akan menambah lagi, walaupun tidak dapat diwartakan, tapi tanggungjawab itu telah diberikan kepada Jabatan Perhutanan Perlis untuk menjaga juga kawasan lebih kurang dalam 5 hektar di kawasan Komang Laut lah. Jadi usaha-usaha ke arah. Jadi bila kita dah buat penambahbaikan dari segi pengurusan yang sekarang masalahnya sampah lah, pengurangan sampah yang kita dapat buat dengan kerjasama SW Corp, Trashiro dan sebagai NGO-NGO yang ke arah tu, bila kerajaan negeri nampak kesan peranan kita di situ, jadi insya-Allah akan dipermudahkan urusan untuk pewartaan lah. Jadi ini juga merupakan KPI kami di negara Perlis untuk menjadikan kawasan hutan itu bertambah. Sekarang ni kita hanya ada dalam 13% lah. Jadi target kami adalah untuk 15% lah. Jadi usaha untuk menambah kawasan hutan pai laut ataupun hutan darat ni memang menjadi perkara penting dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan tertinggi, sama ada di peringkat ibu pejabat, malahan di peringkat kementerian lah. Jadi setakat itu yang saya boleh komen, Dr. Okey, setakat ini. Okey. Jadi kita pun telah mencecah hampir 2 minit lagi jam 1. Sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi tahniah lah juga kepada UNIMAP yang beri peluang kepada kami Jabatan Perhutanan Perlis untuk online pada hari ini bersama-sama para pelajar dan juga masyarakat luar sana lah, warganet lah, kita kata warganet, untuk berkongsi peranan kepentingan hutan pai laut itu sendiri lah. Jadi kita harapkan program ini akan sentiasa dapat diteruskan, bukan saja masa COVID ni, tapi norma baru ni sebabnya kita dah ke arah begitulah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf di atas kekurangan kelemahan yang ada timbul daripada diri saya sendiri. Itu semua datang dari kelemahan diri saya, dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan saya sudahi saya punya ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Saya nak minta semua on camera, kita nak ambil gambar ni. Okay.